Bila jadi kerajaan, harga barang naik. Ini harga barang naik bukan salah kerajaan. Banyak lagi ini salah kontraktor, pembekal, ini salah. Jangan salah kerajaan. Jangan salah kerajaan. Saudara boleh tengok YouTube bagaimana dia mengulas isu harga barang naik. Jangan salah kerajaan. Ini salah ni pembekal banyak ni. Ini kartel-kartel ni apa semua. Tengok. Dia bersih bila jadi kerajaan. Minyak masak hilang pun. Jangan salah kerajaan. Telur tak jumpa kat kedai. Dekat rak telur kosong, saudara. Bukan naik harga, bukan kosong. Jangan salah kerajaan. Minyak masak naik 5 kilo, naik RM10. Jangan salah kerajaan. Tetapi bila PMX, harga beras tak naik pun. Harga beras cuma kurang aja. Beras tempatan hanya kurang di pasaran. Dan sekarang ini semakin lama semakin baik. Tak naik harga pun. Yang naik harga, harga import. Yang kita tidak boleh kawal. Harga luar negara. Yang telah pun disekat oleh luar negara. Maka harga melambung tinggi. Itu salah kerajaan bagi mereka. Tengok. Kalau kita ada fikiran, kita boleh tahu siapa sebenarnya kerajaan yang bertanggungjawab yang menjaga keadaan kita. Ada benda yang bawah tanggungjawab kerajaan. Ada benda yang kerajaan harus kawal dan seimbangkan. Seperti mana ada Tok Sri Abraham tahu. Dia tidak ada denial syndrome. Dia beritahu, memang betul harga-harga ada separuh harga-harga barang yang harga-harga yang bukan dikawal oleh kerajaan naik. Ini yang betul. Dan usaha kerajaan apa dia? Kita cubakan seimbangkan dengan menaikkan gaji yang dalam Oktober ni. Dia akan cuba tak naik banyak pun, naik sikit. Cuba nak seimbangkan. Dalam masa yang sama, kena pulihkan ekonomi yang sebaik mungkin. Tarik pelabur sebaik mungkin. Sebab ada benda yang tidak boleh kita kawal. Ada benda yang boleh kita kawal. Bayangkan dalam keadaan harga beras yang import dah tak ada dah. Naik melambung. Bayangkan kalau elektrik masa tu naik. Seperti mana yang PN janjikan nak naikkan harga elektrik. Tapi Anwar sekat awal-awal lagi. Hari ini, dalam keadaan kekurangan beras tempatan, ya, dan mahalnya beras import, belum ada lagi masyarakat yang angkat bendera putih. Tak makan. Di kedai-kedai melambat orang makan kedai. Ya. Tak ada lagi orang angkat bendera putih kerana tak makan. Kenapa? Kerana kita belajar mengimbanginya. Ya. Ada plan jangka masa pendek, ada plan jangka masa panjang. Berbeza dengan zaman mereka. Sampai orang terpaksa angkat bendera putih kerana nak makan. Tak kira lah beras mahal ke, beras murah ke, janji aku nak makan. Tak ada apa aku nak makan sekarang ni. Nak bekerja pun tak boleh. Tutup, terkurung. Mereka angkat bendera putih. Alhamdulillah. Ya. Krisis yang dialami oleh banyak negara yang juga melanda negara kita. Kita ada seorang Perdana Menteri yang memberikan keutamaan lebih kepada rakyat. Kesana kesini, kesana dalam negeri, luar negara. Dia pergi hanya kerana nak nentukan rakyat Malaysia ada benda nak isi dalam perut. Bukan seorang Perdana Menteri dulu tutup parlimen, tutup rumah, kurung orang, dia main golf, duit sakau masuk dalam parti, naikkan kadar judi, tutup masjid, buka kilang kasino, genting. Kalau kita ada akal dalam fikiran, ada iman, sedikit iman dalam hati kita, kita lebih tahu siapa pemimpin yang terbaik. Kita bukan nak angkat Perdana Menteri yang maksum, kerana kita tidak akan boleh menaikkan seorang Perdana Menteri yang maksum. Kita bukan nak Perdana Menteri di kalangan malaikat, kita bukan nak Perdana Menteri di kalangan para nabi, kita nak Perdana Menteri manusia biasa. Tetapi sekurang-kurang kalaulah dia ada kelemahan, tetapi dia tidak seorang penyelewengan. Dia tidak melakukan penyelewengan. Kalau lemah, memang adat manusia ada kelemahan. Semua manusia ada kelemahan. Tetapi tidak semua manusia suka melakukan penyelewengan. Jadi kita pilih pemimpin, biarlah kalau ada kelemahan pun, tetapi dia tidak menyeleweng, saudara. Jangan seperti kita pilih pemimpin yang lalu. Dia bukan saja lemah, tetapi dia seorang penyeleweng. Dia seorang perasuah, dia seorang penyakau. Tak cukup dengan diri dia, menantu dia pun sakau. Tak cukup dengan menantu dia, anak dia pun sakau minyak masak. Menantu lari keluar negara, datang ke pelangai dengan muka tak malu, minta pada orang percaya pada dia. Dengan orang pelangai tak tahu ke mana menantu kamu, Wahidin Tompok. Kenapa tak balik? Kenapa takut nak balik? Apakah kamu rasa kamu selamat seperti Raja Petra, yang sampai hari ini Raja Petra tak jejak kaki puluhan tahun ke Malaysia? Sebab apa Raja Petra tak berani balik ke Malaysia?
Orang yang takut nak balik ke rumah sendiri mesti ada lakukan kesalahan. Macam anak kita juga. Kalau anak kita lari daripada rumah, kita panggil balik tak nak balik, panggil dengan baik pun tak nak balik, tak nak juga dia balik ke rumah kita, mesti ada something wrong, saudara. Mesti ada sesuatu. Kalau tak dia curi duit kita, ada benda yang dibuat. Mungkin dia pernah jual TV dalam rumah kita, anak kita. Mungkin dia pernah curi duit dalam dompet kita. Mungkin dia pernah curi duit isteri kita. Sebab itu takut nak balik. Macam itulah dengan anak pemimpin. Lari keluar negara, kita pujuk balik, tak nak balik. Sampai pihak polis terpaksa buat red notice. Hantar ke Interpol. Tak nak balik, tak apa. Kami belanja, kamu tambang balik. Tunggu. Tunggu dan topok menantu kamu. Belum lagi kira anak si mejah. Kes minyak masak tak settle lagi. Banyak, saudara, banyak kalau kita nak cerita. Sebab itu mereka sedaya upaya kalau boleh dengan cepat-cepat nak tukar kerajaan ini. Sebab dia nak selamatkan puak-puak itu, saudara. Puak-puak inilah semalam ini yang mengikat perut kita 3 bulan yang lalu. Kita ada akal, kita ada fikiran. Fikir, saudara. Jangan kerana emosi, sentimen kaum dan agama sehingga kita melupakan dan tak tahu nak milih mana satu yang benar, mana satu yang batil. Kerana orang yang batil ini, dia akan melindungi kebatilan dia dengan isu-isu kaum dan juga agama. Sedangkan mereka lah penyakau-penyakau yang terbesar. Mereka lah selama ini yang mengikat perut-perut kita. Mereka inilah yang menyusahkan kita 3 bulan yang lalu. Sehingga ada waris-waris kita yang mati. Kita tidak boleh melihat dia di hospital. Kita tidak boleh memandikan dia, menyemayangkan jenazah dia. Tak boleh pergi iring dia ke kubur. Kenapa? Kerana kegagalan mereka mengenangani masalah COVID ketika itu. Waktu kerajaan PH memerintah, COVID datang. Bukan zaman Muhyiddin. Dia selalu jual dengan orang. Saya ni Perdana Menteri yang malang. Tuan-tuan, saya ni Perdana Menteri, saya malang sebab saya kena hadapi COVID. Saya ada masalah negara yang besar yang melanda dunia. Dia cerita dengan orang kampung. Biar orang simpati dengan dia. Sedangkan COVID melanda negara kita bukan zaman dia. Zaman PH. COVID datang. Di mana Dr. Zul tengah tangani COVID waktu itu yang baru masuk ke negara kita. Pelancong-pelancong yang terlepas masuk telah kita kuarantin, kita kawal dan zero kematian di zaman PH 27 bulan. Di penghujung sebelum kejatuhan kerajaan PH, COVID masuk. Takkan saudara tak tahu, takkan saudara tak ingat bagaimana Dr. Zul setiap hari bermesyuarat dengan pengarah kesihatan, dengan Kak Wan sebagai pengerusi. Ketika itu dibentuk jawatankuasa untuk hadapi masalah COVID yang baru masuk. Setiap hari mereka bermesyuarat bagaimana nak atasi. Dan kita berjaya atasi. Tak ada zero kematian dan tidak merebak pun. Di saat itulah para pengkhianat ini, saudara, di kalangan mereka berbincang, di kalangan mereka punya niat yang jahat. Ketika keadaan menghadapi COVID, di kala kerajaan ini diuji oleh Allah dengan bala bencana, puak pengkhianat ini pun nak melakukan pengkhianatan. Inilah saat terbaik, kata dia. Kerajaan tengah lalai sekarang ini. Pemimpin tengah fokus pada COVID. Inilah saat terbaik untuk kita tebuk atap. Termasuk dalam Lebay Hadi, saka tua tu, dalang besar dia, Muhyiddin Yassin, Azmin Semurid, semua mereka berpakat untuk nak menjatuhkan kerajaan mandat rakyat. Bila mereka ambil alih sahaja kerajaan, mereka tidak terus fokus pada COVID ketika itu. Apa yang mereka fokus? Scheme of things. Sebab itu dijanjikan. Mereka ambil alih kerajaan, mereka buat perantikan, berebut-rebut, melobi-lobi jawatan. Sebab itu dijanjikan oleh abah kau. Sokong aku bagi jawatan pada kau. Seperti mana audio yang terdedah. Maka dilantik orang yang menteri sampai puluhan, 70 lebih menteri dan timbalan menteri di zaman abah kau. Dikala rakyat tak makan, mereka agih-agihkan jawatan menteri di kalangan mereka. Tak cukup menteri, timbalan menteri. Tak cukup timbalan menteri, penasihat bertaraf menteri. Tak cukup itu, data. Bukan data. Nak marah ni. Duta khas bertaraf menteri. Termasuk haji-haji. Dapat bertaraf menteri, saudara. Banyak dia rakyat dilaburkan kepada puak-puak mereka. Rakyat dikerah ikat perut. Rakyat diminta keluar duit tabung ke BSP. Kami sesama kami akan bagikan harta-harta rampasan daripada merampas tebuk atap. Hasil daripada rampasan mandat rakyat, harta ini kami agihkan di kalangan kami. Kamu rakyat, kalau kamu tak ada duit, tebuk tabung kamu ke BSP.
Kamu rakyat kalau tak makan, tolong angkat bendera putih. Ini di zaman abah kau. Ini nasihat kita nak ajar mereka-mereka ini. Ulang-ulang, kena ulang perkara ini selalu, saudara. Jangan bagi mereka cuba lupakan sejarah terburuk 33 bulan yang lalu. Dahsyat, saudara. Hari ini dia kata, oh saya tak boleh buat apa-apa dulu. Muhyiddin kata, saya tak boleh nak rancang apa-apa. Masa tu Covid, saudara. Saya jadi Perdana Menteri Malang. Saya jadi Perdana Menteri waktu tu Covid datang. Ini ujian bagi saya. Kamu yang cari pasal. Tak ada kerja, cari kerja. Covid tengah melanda negara bawah kerajaan PH. Kamu rancang untuk khianat. Kenapa? Maka Allah berikan peluang kamu. Dan Allah tengok, boleh tak boleh kamu tangani masalah yang sedang dihadapi. Rupanya kamu gagal. Sebab itu kamu disebut kerajaan gagal, wahai Muhyiddin. Gagal tak gagal pun dapat sakau, saudara. Jangan bawa. Gagal tak gagal pun dapat kat menantu. Gagal tak gagal pun dapat kat bapak ni. Sebab itu mereka nak kerajaan ini jatuh. Sebab mereka nak selamatkan ini. Selamatkan diri sendiri. Selamatkan anak bini. Selamatkan menantu, saudara. Saudara jangan bagi undi satu undi, saudara bagi pada PN. Berarti saudara melepaskan satu orang penyakau dalam negara kita. Pegang itu kuat-kuat. Satu undi kepada calon PN, saya nak ulangi. Satu undi kepada calon PN, umpama saudara melepaskan satu penyakau daripada dipenjarakan. Ingat itu. Pedulikan mereka main isu kaum. Pedulikan mereka main isu agama. Bagi kita, tak kira kamu kaum apa, tak kira kamu kaum agama apa. Kalau kamu pengkhianat, kalau kamu penyakau, kamu harus dihukum. Sebab itu jangan beri satu undi pun kepada puak-puak ini. Kalau tak percaya, saudara tengok. Sebab itu hari ini Muhyiddin kata apa semalam dalam ceramah dia. Dia perlukan kemenangan di PRK Perangai. Sebab kalau menang Perangai, kita akan ambil Pahang. Tengok, dia nak bodohkan lagi orang Pahang. Inilah benda yang diulang PRN dulu. Dalam PRN 6 negeri. Kita kena menang PRN ini kerana kita nak perintah Putrajaya. Dapat perintah. Berapa kali Ogos dah? Berapa puluh Ogos dah sekarang ni? Tak perintah, saudara. Syaitan Kasim sebut, oh kita akan ubah Ogos. Tak perintah, kena tipu. Bulat-bulat kena tipu. Lepas tu berlaku di Pulai. Oh kita kena menang Pulai. Lepas ini kita akan perintah Putrajaya. Hari ini dijual modal yang sama. Menang di Pelangai, kita akan perintah Pahang. Di mana mereka nak perbodohkan sampai ke tahap itu? Batu Muhyiddin kata apa? Ada 4 adun yang akan lompat. Ini dia terang ni. Dia boleh sebut 4 adun akan lompat. Macam mana juga dia tipu di Putrajaya dulu. Dia kata akan berpuluh-puluh adun, berpuluh-puluh ahli parlimen akan bersama kita. Kita akan dapat Putrajaya. Tak ada apa pun. Dia nak tipu, saudara. Sama juga di Pelangai. Ada 4 adun akan melompat kalau kita menang di Pelangai. Kamu nak tipu siapa? Berapa kali kamu nak menipu ni? Daripada PN negeri sampailah PRK di Pulai. Masih lagi menjanjikan menang ni kita ambil Putrajaya. Janji ini janji pula kali ni ambil Pahang pula. Jangan apa ni? Jual beli semurah itu. Seperti perempuan di lorong-lorong, saudara. Takkan ada wakil rakyat sebangsat itu. Sebab itu, dengar ceramah politik ni boleh. Ya? Seronok kita dengar ada ceramah. Kan? Semangatnya dengan ayat Qurannya, dengan hadisnya. Lepas bagi salam tu ayat Quran. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, bacalah ayat Quran ni. Oh, dia seronok. Betul lah, seronok. Lepas tu pang fitnah, pusing. Kita perlu selamatkan Pahang. Pahang ini dah bahaya. JAP telah menguasai negeri Pahang. Maka berilah kami jadi kerajaan. Kami Melayu, kami Islam. Pahang ini bahaya sebab dalam Pahang ni dah ada DAP. DAP dalam Pahang ada 8. Dah jadi gelabah puyuh. Baru 8. Bukan DAP 8. Tolak pikat. Pikat ada 1 kat situ. Ada 2. Itu pun kamu dah rasa terancam. Lemah.
Senang bagi itu PN ni lemah. Hari ini saya dengar, iaitu saya akan ulas kemudian. Saya dengar baru-baru ni gerakan pun dah mula bantah hadis 40. Itu kita ulas kemudian. Nak tengok siapa sebenarnya yang mengancam kita. DAP ke gerakan? Siapa sebenarnya yang menjadi setan bisu sekarang dalam politik? Kita nak tengok, kalau gerakan membantah hadis 40, kita nak tengok apa lebay komen. Apa lebay komen keadaan rakan mereka dalam Perikatan Nasional. Selama ni mereka nampak DAP mengancam, DAP menghina Islam, menghina Islam. Kita tengok gerakan sekarang ni komen menentang hadis 40. Kita tengok lebay komen apa. Oh tak apa, gerakan tak apa sebab dia sokong kita. Macam bala walaupun tak potong. Saya nak sebut perkataan Sanusi tu, saya tak sanggup. Tak potong, tapi dia boleh jumpa Nabi berkali-kali. Sebab apa? Sebab dia bersama kami. Ditakdirkanlah bala terkeluar daripada Dewan Himpunan Parlimen Qadah masuk bersama DAP, dia akan timbul balik. Bala menghina Islam. Dia cerita mengatakan dia pernah jumpa Nabi. Dia akan keluar, saudara. Tapi kan selagi bersama mereka, buatlah apa pun, mereka tetap mengatakan halalun tayyiban. Kena istiqamah kita dengan kebenaran, ya. Jangan terpedaya dengan jubah dan juga serban, kerana Abu Lahab dan Abu Jahal juga pakai serban, ya. Jadi dengan fakta, dengan hujah, dengan ilmu kita berikan pertimbangan, dan akhirnya akal kita akan membuat keputusan. Ya, kita pilih pemimpin yang terbaik. Kita bukan pilih malaikat, kita bukan nak pilih para nabi, kita nak pilih manusia insan yang terbaik di kalangan yang baik-baik. Ya, kalau ada perkumpulan yang suka memfitnah, kalau ada satu kumpulan yang suka berbohong, kita pilihlah satu kumpulan yang bercakap tentang fakta, data dan kebenaran. Ya, jangan kita terpedaya dengan mereka-mereka yang selama ini hanya menjual ubat sahaja. Okey, cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.